Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asfar Alawi bin Rohas dari kumpulan D14. Kita tahu bahawa banjir merupakan keadaan di mana air telah naik melebihi paras bahaya dan ini boleh mendatangkan pelbagai implikasi kepada masyarakat. Oleh itu, saya akan memperkenalkan cara-cara persediaan awal yang boleh menjauhkan diri kita daripada terjejas dengan banjir. Pertama adalah dengan memastikan saluran air tidak tersumbat. Ini adalah untuk mengelakkan air daripada melimpah keluar daripada longkang yang boleh menyebabkan banjir. Cara kedua adalah dengan mengenal pasti kawasan pusat pemindahan yang berdekatan agar sekiranya berlaku banjir, kita boleh berpindah ke tempat lebih selamat dengan lebih cepat. Cara ketiga adalah dengan menyediakan makanan dan peralatan kecemasan secukupnya. Sekiranya kita terperangkap dalam rumah, makanan dan peralatan kecemasan ini sudah tentu dapat membantu sepanjang tempoh kita terperangkap tersebut. Cara keempat adalah dengan meletakkan dokumen dan alat komunikasi di tempat yang selamat. Dokumen dan alat komunikasi seperti telefon pintar dan komputer riba digalakkan untuk diletak di dalam beg karis air agar air banjir tidak merosakkan benda penting tersebut. Cara yang terakhir adalah dengan sentiasa bersiap sedia untuk berpindah. Penduduk di kawasan yang sering menjadi kawasan banjir haruslah sentiasa bersiap sedia untuk berpindah kerana banjir boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Sila patuhi langkah-langkah persediaan awal banjir ini kerana langkah ini mungkin boleh membantu untuk menyelamatkan nyawa anda dan keluarga anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan beberapa langkah keselamatan apabila tempat anda mengalami banjir. Pertama, jangan kembali ke rumah tanpa arahan pihak berkuasa. Hal ini kerana rumah berada dalam keadaan yang tidak selamat. Air berada pada paras yang sangat tinggi sehingga mampu menghanyutkan para mangsa. Yang kedua, sentiasa mengikuti perkembangan banjir untuk mengetahui keadaan semasa pada tempat tinggal kawasan yang berdekatan. Yang ketiga, elakkan menyentuh barangan elektrik. Hal ini kerana barangan elektrik berada dalam keadaan yang basah yang boleh menyebabkan renjatan elektrik. Yang keempat, awasi kanak-kanak dan elakkan daripada bermain dengan air banjir. Air banjir tercemar kerana bercampur dengan air sampah dan air longkang. Selain daripada itu, terdapat juga haiwan-haiwan yang berbisa seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Yang terakhir, minum air masak atau air yang berbungkus. Hal ini bagi memastikan air yang diminum selamat dan bersih bagi mengelakkan seseorang melakukan keracunan makanan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Idris Mirahimi daripada grup D14 akan menerangkan langkah-langkah pencegahan banjir. Antara langkahnya ialah dengan mendalamkan sungai dan tempat takungan air. Hal ini dapat membuatkan lebih banyak air hujan dapat ditakung. Seterusnya ialah dengan memasang sistem penapis air. Hal ini supaya tiada ampas, lumpur, batu-batuan dan sampah dalam sistem perairan yang selalu kita guna. Selain itu, dengan menguatkuasakan undang-undang aktiviti manusia juga merupakan langkah pencegahan banjir. Perkara ini juga dapat mengawal pembuangan sampah sarap ke dalam sungai dan juga pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Arman bin Muhammad Yakil dari kumpulan D14. Saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya Muhammad Idris tentang langkah-langkah pencegahan banjir. Poin yang pertama adalah kita boleh menerapkan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih dalam hutan. Tebang pilih adalah menebang pokok yang sudah matang sahaja dan membiarkan pokok-pokok muda untuk tumbuh supaya dapat menyerap air ketika berlakunya bencana alam seperti banjir. Seperti yang kita tahu, pokok-pokok ini dia berfungsi untuk menyerap air. Jika kita memotong semua pokok yang ada di dalam hutan simpan tersebut, maka tiada lagi benda yang dapat menyerap air tersebut dan akan menyebabkan banjir. Isi yang seterusnya adalah meningkatkan sistem perparitan sama ada di bandar ataupun di kampung. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbesarkan parit supaya sistem saliran dapat memproses dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Hai, nama saya Norika Taimi binti Hamidun. Sebagaimana kita tahu, musim terkudus sering terjadi pada hujung ataupun akhir tahun yang menyebabkan banjir besar terutama bahagian pantai timur. Terdapat pelbagai kesan yang dapat saya simpulkan dalam video saya ini. Antaranya ialah kerugian dalam bidang pertanian apabila tanaman mereka ditenggelami air dalam tempoh yang lama. Selain itu, kerosakan harta benda penduduk serta kesan psikologis kepada mangsa dalam jangka masa yang panjang. Di samping itu,
Bencana banjir juga menyebabkan kematian dan kecederaan kepada penduduk yang tidak berwaspada akan air banjir yang terlalu deras. Akhir sekali, air banjir yang kotor juga akan menyebabkan kita mendapat pelbagai penyakit seperti demam kepiayu yang juga membimbangkan semua penduduk. Kesimpulannya, kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. So, kita dapat menyatakan bahawa sesuatu perkara yang terjadi akan terjadi jika ada puncanya. Sekian, terima kasih.